Bila jadi kerajaan, RUU 355 sukar dibentangkan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, benarkah pembentangan cadangan pindaan rang Undang-Undang Mahkamah Syariah, kurungan bidang kuasa jenayah, kurungan pindaan 2016, RUU 355 di Parlimen semakin rumit setelah PAS menjadi kerajaan. Tetapi itulah alasan yang digunakan oleh pemimpin PAS apabila mereka dipersoal mengenai nyawa mereka, iaitu hudud yang kononnya boleh dilaksanakan jika RUU 355 diluluskan. Malah Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang berkata RUU 355 tidak perlu didahulukan pada masa ini. Beliau membuat kenyataan tersebut dalam temu bual dengan utusan Malaysia baru-baru ini. Kata Hadi Awang, pembentangan RUU 355 perlu melalui proses pindaan perlembagaan. Caranya ialah proses pindaan perlembagaan. Ini melihat kepada mana yang perlu didahulukan. Oleh kerana kita menghadapi masalah COVID-19 dahulu pada hari ini, masalah dan hal-hal lain dahulu, maka dahulukanlah apa yang perlu didahulukan, katanya. Sebelum pilihan raya umum ke-14, PAS begitu bersungguh-sungguh memperjuangkan RUU 355 sehingga mengadakan perhimpunan ungu RUU 355 di Padang Merbuk pada 18 Februari 2017. Pemimpin UMNO juga kononnya menyokong mereka. Anehnya, setelah diberi peluang itu, PAS menangguhkan usul RUU 355 selepas membentangkannya dalam persidangan Parlimen pada April 2017. Sejak itu, berbagai-bagai alasan yang dibuat oleh parti itu untuk menangguhkan pembentangan di Parlimen. Kini, alasan COVID-19 pula digunakan. Timbalan Presiden PAS, Datuk Tun Ibrahim Tuan Man pula mengaku sebenarnya sukar untuk meminda RUU 355 apabila parti itu sudah menjadi kerajaan pusat. Dulu kita pembangkang, tak apalah kita desak kerajaan Pakatan Harapan atau Barisan Nasional sebab kerajaan itu bukan kita. Tapi sekarang kita dah jadi kerajaan. Kalau kita desak, maknanya kita desak kita. Kalau kita marah kita sendiri. Ujarnya ketika berucap merasmikan Mesyuarat Agung PAS kawasan Temerloh, Pahang baru-baru ini. Contoh dalam isu RUU 355 menjadi pembangkang mudah dalam Parlimen mendesak usul gubal peraturan RUU 355 untuk dilaksanakan sebab kita pembangkang. Pembangkang tak perlu fikir perkara-perkara kaedah sistem. Peraturan-peraturan itu bukan kerja kita. Itu kerja kerajaan. Namun kita sudah pun menjadi kerajaan. Kita ada perlembagaan negara. Bukan senang dan ianya amat mustahil untuk laksanakan, tegasnya. Beliau kemudian membebel mengenai prosedur bagaimana RUU 355 itu boleh dibentangkan. Sekarang apabila kita jadi kerajaan, kita nak buat RUU 355, kita kena buat mesyuarat dengan mufti-mufti, mesyuarat dengan majlis raja-raja, kena bentang satu persatu kepada raja-raja Melayu sebab urusan agama di bawah raja-raja, katanya. Katanya ia melibatkan banyak pihak termasuk Majlis Jawatankuasa Agama Islam Peringkat Kebangsaan, Peguam Negara dan Perlembagaan Negara. Banyak kerjalah, katanya. Kelakar sungguh alasan Presiden dan Timbalan Presiden PAS. Seorang guna alasan COVID-19, manakala seorang lagi guna alasan sebab sudah jadi kerajaan, maka pembentangan RUU 355 menjadi sukar. Adakah maksudnya selama ini PAS tidak mengikuti prosedur dan undang-undang yang ada? Jika takdirnya PAS kembali menjadi pembangkang, adakah PAS akan kembali tidak mengikut prosedur dan undang-undang yang ada? Rakyat memerhati.